Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua anak murid Ustazah. Apa khabar hari ini? Ustazah harap semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Walaupun berada di rumah dalam musim COVID ni, masing-masing saya minta tolong jaga diri, jaga kebersihan. Okey. So untuk minggu ni kita akan teruskan lagi PDPR kita untuk pelajaran Jawi tahun 4, masih lagi dengan tajuk tanda bacaan. So yang minggu lepas kita dah bermula dengan pengenalan dan dua tanda baca, iaitu tanda noktah dan juga tanda koma. So untuk minggu ni kita akan sambung untuk tanda bacaan yang seterusnya. Okey. Okey, pertama kita tengok. Okey, unit 3 dah. Satu dah unit 2 pengenalan dan dua tanda baca yang terdahulu. So unit 3 kita akan tengok tanda soal dan tanda seruan. Okey, dua tanda ni sebenarnya tanda bacaan yang sering kita jumpa juga. Dalam buku-buku teks, buku cerita, akhbar-akhbar, majalah-majalah, banyak sangat digunakan. So kita nak tengok kepada fungsi tanda soal dan juga tanda seruan. Pertama tengok pada fungsi tanda soal yang bentuk telinga tu. Kalau tulisan Rumi dia bentuk telinga sebelah kiri. Awak tulis sebelah kiri, telinga kanan lah. Yang Rumi sebelah telinga kiri. Bentuk yang macam bentuk telinga tu. Okey. Pertama, fungsinya adalah sebagai tanda pada akhir setiap ayat tanya. Soal, tanda soal. So bila kita buat soalan, kita buat ayat pertanyaan, tanda soal tu ada. Ya, seperti misalnya kalau kita bercakap tak nampak tanda soal tu kan. Bila awak menulis, awak membaca pada tulisan dia akan nampak. Okey, tanda soal. Bila kita nampak je tanda tu, kita dah tahu okey ni ayat soal. Senang syarat dia kan. Kedua, untuk digunakan pada akhir ayat tanya sebelum tanda bentuk kata ni. Kalau kata buat dialog. Dalam dialog ada soalan. So dia akan ada tanda soal tu dulu, baru ada tanda pengikat kata tu lah. Cakap ajuk ke. So dia akan ada juga. Senang cerita, apa sahaja yang berbentuk soalan, pertanyaan, dia akan ada tanda soal ini yang bertelinga ni lah. So dia punya fungsi tak banyak, dua tu je. Tadi dia ada tanda soal tadi yang untuk ayat tanya dan juga tanda ayat tanya pada sebelum pengikat kata, dua sahaja. Okey, so untuk yang kedua, fungsi tanda seru. Tanda seru. Bentuk dia macam tu. Kalau kita nak lukis macam kayu baseball. Bawah dia kecil, dia naik atas budak besar. Okey, pertama adalah sebagai tanda untuk melahirkan sesuatu perasaan. Marah, takut, sakit. Seumpama je, ada banyak lagi lah sebenarnya. Okey, yang mana dia terbahagi kepada dua. Okey, pertama adalah ayat yang didahului oleh kata seru. Ada perkataan ataupun kata-kata yang kita boleh kenal, iaitu bila ada perkataan itu adalah ayat seru. Kalau kata macam wah, cantiknya rumah kamu. Ataupun yang dikata ayat tidak mengandungi kata seru. Kita tutup sikit perkataan tu adalah tolong, tolong, ada pencuri. Kalau ada perkataan yang tertentu tadi, dia akan macam ada koma, ayat seru di ujung. Tapi kalau yang tak ada mengandung kata seru tu, kalau perkataan tak ada kata seru tu, dia contoh macam tolong, tolong. So kita terus selepas perkataan tu ada seru. Dia tak ada penggunaan kata seru tertentu. Okey. Untuk menunjukkan perasaan kagum. Luasnya tasik ini. Okay, macam kan. Teruja.
Untuk menunjukkan perasaan geram ataupun marah. Perbuatan awak sudah melampau. Itu contoh dia, perbuatan awak dah melampau, marah, geram. Kalau awak lah, kalau gaduh dengan kawan, geram dengan kau kan. Ayat dia tak ada panjang pun, kata sikit je. Tapi bila ekspresi kita, perasaan kita diterjemah ke badan tulisan, dia akan ada tanda seru. Okay? Untuk menunjukkan perasaan sakit. Aduh, sakitnya perut saya. Aduh, sakitnya. Okay, tu juga akan ada tanda seru. Okay. Tu tadi dua tanda. Tanda soal dan tanda seru. Senang. Okay. Unit 4. Tanda noktah, bertindih dan juga pengikat kata. Yang ni banyak juga guna, cuma kadang-kadang mungkin kita dari segi pusat kita untuk suara rendah tak banyak sangat. Tapi kalau berkaitan dengan dialog ataupun perbualan, kita tengoklah fungsi dia macam mana. Adakah kita selalu guna ataupun kita selalu jumpa ataupun jarang-jarang jumpa. Okay, tengok fungsi yang pertama adalah untuk menulis dialog. Tanda noktah tindih dua titik yang atas bawah tu. Okey, pertama dia kata untuk menulis dialog. Kalau dialog dia akan ada Ahmad sebelum ayat seterusnya. Okey, contoh dia bagi ibu. Mengapa kamu balik lewat hari ni? Ibu sebelum ayat dia. So anak jawab, saya ada perjumpaan kawan sekolah. Selalunya antara bila awak buat ayat dialog, dia ada pelakon-pelakon itu, karakter-karakter tu akan ada tanda tindih, noktah bertindih ni untuk mengasingkan watak dan juga cerita. Okey. Kedua adalah tanda memperkenalkan atau menambah keterangan. Rukun negara ada 5. Pertama, apa dia? Kedua, apa dia? Pertama dah ada tadi. Rukun negara ada 5 perkara. Okey, nak terang lagi. Pertama tu apa? Okey. So dia akan digunakan titik noktah bertindih ni sebagai mudah untuk kita faham bahawa itu adalah penerangan yang kita kena faham. Okay. Tanda menyisahkan nombor surah atau nama surah dalam Quran. Biasa kalau awak tengok dalam buku teks Jawi tu, buku teks kita kafar ada banyak. Soal kalau ibadah ke akidah, dalil nakli apa benda bawah dia tulis nama surah, dia akan tulis ayat. Dia akan ada antara nama surah dengan ayat tu ada pemisah dia adalah noktah tindih. Dan juga sebagai tanda menunjukkan nisbah. Ni belajar matematik ada. Nisbah berapa. 36 terbalik ke? 6 minggu sehari. Salah. Macam tu contoh dia. 2 nisbah 1. 3 nisbah. Itu dah. Tanda untuk. Okey. Yang seterusnya ada tanda pengikat kata. Tanda mengapit cakap ajuk dan petikan langsung daripada bahan bertulis. Contohnya, itu kereta siapa? Tanya Encik Ada. Macam yang tadi tanya soal. Biar soalan tapi dalam bentuk dialog ataupun pertanyaan. So dia akan ada tanda pengikat kata tadilah. Okey. Kedua, tanda mengapit istilah yang punya erti khusus. Contohnya, Iman membaca akhbar berita harian. Itu maksudnya ada kata nama yang khas yang kita nak highlight, kita nak fokuskan. Aiman membaca akhbar apa? Berita harian. Nampak jelas. Okey, khusus. Tanda mengapit judul rancangan, karangan, puisi atau bab buku dalam ayat. Contohnya, pertunjukan singa laut akan bermula pada jam 3 petang. Pertunjukan apa? Ada khas. Okay? Singa laut akan bermula pada jam 3 petang. Maksudnya dia lebih khusus dah daripada yang umum tadi. Nak terangkan kepada yang lebih khusus, dia guna pengikat kata untuk membezakan. Tanda petik tunggal digunakan pada ayat yang sudah diapit oleh tanda pengikat. Dalam kata contohnya, gunakan jalan pintas untuk mengelak kesesakan jalan raya, kata Puan Nur. Okey. Dia dah ada dialog ataupun cakap ajuk tadi, cakap
cakap soalan dah bagi tahu tapi dia nak terangkat ada benda lain pula. So dia tak gunakan 2 peringkat kata, dia akan guna 1 petik tunggal. Peringkat kata yang 1. Kalau peringkat tu dia ada 2 koma tu kan. Yang ni 1. So dia tu gunakan jalan pintas. Maksudnya ada maksud lain, jalan pintas tu ada maksud lain pula kan. Untuk mengelak kesalahan jalan raya. Puan. No, dia ayat ajuk. Dalam ayat ajuk tu ada istilah khusus pula dia nak guna untuk menerangkan tentang maksud yang dia nak sampaikan tadilah. So dia guna petik tunggal dia bagi kat situ. Yang 1 koma kiri kanan 1. Peringkat kata dia koma 2 tu. Dia beza sikit kat situ. Okey. Boleh faham setakat ni? Untuk 4 tanda baca yang seterusnya, saya harap anak-anak boleh faham. Nota ni semua sama je dalam buku, boleh cek balik. Tak perlu nak print pun, nota yang saya bagi sama. Saya ambil yang dalam buku juga. So, kalau ada tak faham, dia tanya WhatsApp je. Ataupun minta je mak ayah awak boleh tanya kat Ustazah dan grup ke, personal ke, tak masalah. Kalau awak nak call Ustazah pun boleh je, tak masalah. So, saya nak bagi latihan sikit kat awak. So, Ustazah harap awak boleh buat. Yang ni latihan tubi yang pertama. Ni muka surat buku teks dalam buku teks surat 24. Saya dah print snap je dalam ni supaya awak nampak apa benda dia. Aktif minda baca ayat-ayat di bawah dengan intonasi yang betul. Yang ni maksudnya saya dah minta awak buat video cara sebutan setiap ayat yang ada. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Bagaimana cara awak baca petikan itu ataupun ayat itu mengikut pada intonasi yang betul. Tengok pada tanda baca. Soal, seru, kata semua. Maksudnya awak kena buat video cara awak sebut ayat itu tersebut dengan menggunakan intonasi yang betul. Okey. Satu lagi latihan adalah 2. Letak tanda nokta bertindih dalam ayat di bawah. Okey, dah letak dalam peringkat kata di tempat yang betul dalam ayat. Ini maksudnya awak salin semula dalam buku tulis dan letakkan tanda-tanda bacaan yang diminta pada tempat yang betul. Mudah je kan? So sebab tadi dah bagi nota, dah penerangan, so rasanya mudah kot. Terus buat. Dah siap semua. Boleh snap gambar, record yang tadi pun boleh hantar ke guru kelas masing-masing. Boleh. So, untuk minggu ni tu sahaja. Mudah sahaja. Tajuk tanda bacaan dah habis dah ni. Dah, maksudnya 2 kali dah habis. So, lepas ni kita buat latihan. Sikit lagi latihan dalam buku aktiviti. Kemudian baru kita akan masuk tajuk baru. Untuk hot, Ustazah akan skip dulu. Mungkin lepas tajuk yang kedua, Ustazah akan masuk hot sikit-sikit. Sebab hot pun awak tak ada buku hot lagi. Tapi tak apa. Nanti Ustazah cari bahan yang boleh bantu awak untuk penulisan hot lah. Ustazah pun kena rujuk pada yang lebih arif. Ustazah pun bukan diri sangat hot. Tapi Ustazah cuba. Ustazah pun akan cuba yang terbaik untuk bersampaikan pada awak semualah. So, saya harap semua boleh faham dengan tajuk kita hari ini. So, saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada anda semua. Masalah tulis dah. Semoga bermanfaat. Dah Melayu sungguh lah tu. Pada ayat pada amal Arab Okay, so saya harap tugasan yang diberi boleh disiapkan dan boleh hantar pada guru kelas masing-masing. Okay, so saya minta maaf kalau saya silap penyampaian, kalau ada yang kurang faham, kalau ada yang nakkan penerangan lain. Nanti saya cubalah untuk kita sekali buat Google Meet. Subjek lain dah buat kan? Dah belum bagi. Nanti saya cuba. Nanti kita boleh berinteraksi secara direct lah. So kalau apa-apa soalan, kita boleh terus tanya. Awak boleh tanya kat saya terus. Okay? So, saya tunggu awak punya video dan juga tugasan. Untuk kelas 4 khulun terutamanya. Untuk yang lain tolong hantar pada guru kelas masing-masing. So, kita jumpa lagi untuk sesi yang seterusnya. InsyaAllah. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.